Isu pasti part 2. Menjawab soalan, kalau guru pasti ni setuju dengan sagu hati yang diberi, kenapa ada kes dekat mahkamah buruh? Surat ini berleka di media sosial, awalnya dekat page yang mengatakan mereka ingin menegakkan hak guru pasti. Kemudian disebarkan dengan banyaknya oleh Saitro Pakatan Harapan, PH. Kisahnya secara ringkas, 4 orang guru pernah menjadi guru di pasti tersebut, mereka tidak berpuas hati, lalu mereka mengadu di mahkamah buruh. Seperti yang ditulis dalam surat, aduan mereka diterima dan pihak pengurusan pasti perlu membayar sejumlah duit kepada mereka, iaitu guru-guru yang mengadu ini. Tapi, ini cerita separuh jalan yang dihebahkan oleh Saitro PH. Yang sebenarnya, kes tu tidak tamat di situ. Pihak pengurusan pasti merayu di Mahkamah Tinggi. Anda boleh lihat dokumen penghakiman ini. Pada September 2023, Mahkamah Tinggi memutuskan rayuan pihak pengurusan pasti diterima. Keputusan dalam surat tadi, iaitu surat dekat Mahkamah Buruh tadi, diketepikan dan 4 bekas guru yang mengadu tadi perlu membayar 500 setiap seorang mereka kepada pihak pengurusan pasti. Pendek kata, perintah pejabat buruh dalam surat tadi telah dibawa ke Mahkamah Tinggi dan perintah dalam surat tu dibatalkan. Ini yang Saitro PH tak hebahkan. Walaupun ia sebenarnya diceritakan oleh page yang mereka rujuk tadi. Anda boleh tengok post ini. Jelas, motif Saitro PH hanya nak bagi naratif memburukkan pengurusan pasti dan PAS dengan memberikan cerita separuh jalan. Semua yang saya beritahu tadi adalah untuk membetulkan cerita Saitro PH yang mereka ni cerita tak habis. Tapi, saying all those info tak bermakna PAS mengambil mudah isu kebajikan guru pasti. Ini 3 perkara yang masyarakat mungkin tidak tahu. Pertama, tidak semua guru pasti diberi sagu hati rendah. Yuran pasti tidak sama untuk satu Malaysia. Nilai sagu hati kepada guru pula diberi mengikut kemampuan keuangan pihak pengurusan pasti yang datang daripada yuran yang dibayar ibu bapa. Pasti yang mengenakan yuran yang rendah, sagu hati guru biasanya lebih rendah. Dan di bandar, yuran boleh dikenakan lebih tinggi sejajar dengan kemampuan ibu bapa di bandar, maka sagu hati guru di bandar lebih tinggi. Kedua, tidak adil untuk kata PAS menindas dan mengambil mudah isu kebajikan guru pasti kerana isu kebajikan guru pasti banyak dibincangkan dalam PAS sendiri. Takkan bincang je. Usaha untuk menambah keuangan pasti pun ada. Pasti ada koperasi iaitu Kopasti, ada usaha untuk menambah baik keuangan antaranya dengan jualan barangan seperti beg, baju, t-shirt, sabun pasti dan minuman coklat pasti. Bagi yang nak support, anda boleh search sabun pasti dan My Pasti Koko dekat platform ini. PAS ni terkenal dengan tabung Milo. Untuk pasti, ahli PAS yang bukan guru pastilah, ada memberi infak dengan tolakan bulanan dan ada yang memberi infak secara one-off untuk menampung program luar pasti seperti sukan, majlis anugerah dan sebagainya. Tak semua pasti struggle dari segi keuangan. Pasti yang yurannya murah, terutamanya pasti di luar bandar, akan menerima bantuan ini. Ada di sesetengah pasti, sagu hati untuk guru turut sama ditanggung oleh ahli-ahli PAS cawangan ataupun PAS kawasan berkenaan berdasarkan kemampuan PAS cawangan ataupun PAS kawasan tersebut. Ada yang kata guru pasti tidak dicarum sok-sok. Ini tidak benar kerana guru pasti ada caruman sok-sok di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Adakah semua ini menyelesaikan 100% isu kebajikan guru pasti? Sudah tentu tidak kalau anda nak pada tahap 100% sempurna. Tapi adakah PAS mengambil mudah isu kebajikan guru pasti? Kami sudah berikan jawapan terpulang kepada anda untuk menilai. Ketiga, jihad pendidikan menjadi slogan pasti. Dalam video part 1, saya ada sebut tentang ketidakcukupan prasekolah. Dalam keadaan prasekolah ni adalah satu keperluan tadi tahap wajib dah sebenarnya untuk mengelakkan anak-anak ini ketinggalan apabila mereka masuk ke darjah 1. Orang yang masih tiada anak mungkin tak faham. Pelajar darjah 1 sekarang, kalau mereka tidak tahu membaca dan mengira, mereka akan ketinggalan kerana silibus sekarang agak tinggi. Banyak rungutan sebenarnya tentang silibus tinggi ni, tapi itu adalah cerita lain. Nak katanya, kewujudan prasekolah yang mampu dibayar ibu bapa ini sudah menjadi sangat penting, terutamanya dalam keadaan sekarang. Ini yang menjadi jihad pendidikan oleh PAS untuk membantu mobiliti sosial bergerak ke atas. Mobiliti sosial ini adalah kemampuan generasi anak untuk ada kehidupan yang lebih baik berbanding generasi ibu bapa mereka. Ada banyak cara untuk tingkatkan mobiliti sosial ni. Antaranya melalui peluang pendidikan yang berkualiti kepada semua, pemakanan dan environment anak-anak.
Inisiatif PAS mewujudkan pasti ini adalah usaha memberi peluang pendidikan yang berkualiti kepada semua. Ini yang menjadi jihad pendidikan oleh PAS untuk membantu mobiliti sosial bergerak ke atas. Nota akhir, bagi yang tertanya-tanya kenapa dokumen penghakiman tadi ada conteng-conteng merah macam tu, itu adalah draft penghakiman yang sudah dibetulkan oleh mahkamah. Peguam akan gunakannya untuk hantar semula kepada mahkamah untuk mahkamah keluarkan clear dan final version. Maknanya, ianya legit perintah mahkamah, cuma belum versi clear tanpa contengan. Saya harap anda jelas. Terus istiqomah.